أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada kita semua. Sebagaimana doa yang kita minta, moga-moga Allah satukan kita dalam taman syurga ni. Buah dan hasil Allah satukan kita nanti dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jutaan terima kasih kepada pengurusi surau dan juga pentadbir surau atas kesudian menjemput, dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruang dan peluang yang tak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Allah bagi ruang keampunan yang cukup banyak pada kita. Allah bagi ruang syurga yang cukup banyak pada kita. Cumanya manusia ini dia tangguh-tangguh untuk merebut peluang yang sedang dipinjamkan oleh Allah. Itu sifat manusia. Sifat manusia tak lari daripada kelalaian. Maka sebab itu insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita nak melihat dua ayat Al-Quran daripada surah Ar-Ra'd, ataupun kita orang Melayu panggil surah Ar-Ra'du. Pada surah ke-13 ayat 22 dan ayat 23 berhubung dengan betapa besarnya kasih Allah. Sesuai dengan tajuk kita tu Ramadan, tanda kasih Allah kepada hamba-Nya. Ya, dua ayat yang kita akan tengok supaya dapat pengajaran kepada kita insya-Allah, supaya kita tak lalai lah. Okey, baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah ويذرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Sadaqallahul azim. Tengok pada surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd pada surah 13 ayat 22 dan 23. Nak lihat tanda kasihnya Allah bila Allah offer sesuatu bukan saja-saja. Ketika Allah offernya Ramadan dan tawarkan Ramadan pada kita, bukan nak nyusahkan hamba-Nya, tapi dengan asbab tu dia nak bagi kita syurga Allah. Dengan asbab Ramadan tu dia nak bagi keampunan kepada kita. Tapi manusia memang bongkak. Takabur, nyombong memang sifat manusia. Ngalah setan sombong itu. Baik, dalam ayat ni bila Allah menyebut bahawa walladzina sabaru, orang-orang yang sabar kerana mencari apa? Wajhi rabbihim, redha dan wajah Tuhannya. Orang-orang yang sabar beramal semata-mata mencari redha Tuhannya, bukan sebab orang lain. Kita boleh cek ke diri kita hari ini. Dan kemudian wa aqamus salah, dalam keadaan dia cari redha dalam ibadah salahnya. Dalam keadaan wa anfaqu mimma razaqnahum, dia bersedekah dan menafkahkan hartanya sirran wa alaniyah, terang maupun tersembunyi. Dan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan apa kebaikan? Dia menolak kejahatan dengan kebaikan. Perangai macam mana orang lain, dia tetap jadi baik. Orang kata apa pun kata kat dia, dia tetap jadi baik. Dia tak terhibur dengan kejahatan orang lain kepadanya. Dan kemudian disebut ulaika lahum uqbaddar, kesudahan yang baiklah bagi orang tersebut. Yang ni
dulu. Allah kata siapa? Pertama orang yang sabar. Sabar dalam apa? Mencari redha Tuhan. Hanya. Maksudnya, sabar ni ada 3. Sabar pertama, taat dalam kesabaran dalam melakukan ketaatan. Solat sampai bila? Sampai mati. Ustaz, kalau nak cuti sebulan boleh ke tidak solat? Nanti sambung balik. Tak boleh. Sabar je. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, mengiring. Tak boleh mengiring, terlentang. Tak boleh terlentang, guna isyarat tangan. Tak boleh isyarat hati. Tak boleh, mati. Habis. Sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemungkaran. Ustaz, agak-agak boleh tak buka puasa nak cuba-cuba minum arak? Bukan ada kerja. Kan? Alas sekejap ya, esok taubat. Tak boleh. Sabar dalam meninggalkan kejahatan. Sabar dalam meninggalkan kejahatan. Kemudian sampai bila? Sampai kita mati. Kerana arak dalam syurga besok begini. Siapa kalau ingin berbenar lah nak minum arak di dunia, sabar kejap. Tunggu bila? Tunggu mati je. Lambat lagi ustaz nak mati. Mungkin besok. Mana tahu? Mati je dakhulal jannah. Dalam syurga ada sungai arak, sungai madu dan sungai susu. Kau tak payah pakai cawan dengan botol. Kau terjun je. Terjun je. Guk minum arak. Dalam di negeri akhirat. Malah arak itu menyihat dan menyegarkan. Bukan memening macam orang mabuk ketum. Bukan. Dahsyat Allah bagi. Cuma manusia tak mau ambil. Peluang tu manusia tak mau ambil. Maka yang ketiga, sabarnya adalah sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Taat, alhamdulillah, solat fardunya cantik, puasa Ramadannya elok. Tinggal kemungkaran ada ke tidak? Ini susah sikit. Buat amal boleh, nak tinggal kejahatan sangat susah. Sangat susah. Kan, nak tinggal mengata ke orang, susah betul. Nak tinggal memfitnah orang, susah betul. Nak tinggal pinjaman konvensional, riba, susah juga. Ikut suka hati kita je. Beli motosikal, ya, pakai kredit company yang memang dalam tu betul-betul konvensional. Maka kita duduk dalam laknat Tuhan, bukan duduk dalam rahmat Tuhan. Cukup susah nak meninggalkan perkara tu. Itulah, ya. Dan yang ketiga tu, sabar dalam berhadapan dengan ujian. Semua orang yang sabar, kata Allah Ta'ala, dalam apa? Taat, cari redha Allah. Tinggal kerana redha Allah. Hadapi ujian tenang kerana kita tahu bahawa Allah takkan menzalimi kita. Semuanya terkumpul dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu sifat manusia. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam, bukan untuk orang lain. Lillahi rabbil alamin. Itulah kehidupan seorang manusia. Sebab tu manusia yang masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan jiwa dia bukan nak mencari redha Allah, tidak ikhlas dalam perbuatannya, maka esok dalam kalau dibaca dalam hadis, dikeluar daripada Ramadan, fadakhalan nar, masuk neraka. Fa'ab'ahu Allah, dijauhkan daripada rahmat Allah. Sedangkan bulan ini adalah bulan syurga. Sedangkan bulan ini adalah bulan dekatnya kita kepada Allah. Tapi rupa-rupanya malaikat kata fadakhalan nar. Ada orang masuk Ramadan tapi keluar Ramadan, masuk neraka. Wal'iyadu billahi min zalik. Jom kita fikir sejenaklah. Kenapa ya? Sebab kita tidak cukup bersabar dalam melakukan ketaatan. Tuan-tuan, puan-puan, saya selalu memperingatkan. Saya datang bersama isteri saya. Isteri saya dah faham dah tu. Ya. Saya ni 18 hari bulan 3 2020. Pakai mask 2 tahun dah. Sampai sekarang pakai bismillah pun tak sebut. Kalau kita fikir,
Kita ingat benda ni boleh menyelamatkan kita ke? Tahu sarung je. Asal tak kena saman. Asal tak kena tegur. Sedangkan sifat kebergantungan kita dengan Allah tak ada. Patutnya setiap sesuatu mulakan dengan bismillah, akhirkan dengan alhamdulillah. Kata Nabi, setiap perkara yang dimulakan tanpa bismillah, maka tiada keberkatan di dalamnya. Ini bahayanya manusia. Ketika kita pump hand sanitizer, mana ada baca bismillah? Tangan ni sampai basah. Basah ni kalau boleh bukan takat tangan je, muka pun nak sapu. Percaya betul dengan hand sanitizer tu, usaha ya betul, ikhtiar ya betul, tapi mana kebergantungan kita dengan Allah? Beratur panjang untuk ambil vaksin, dos pertama, dos kedua, memakan masa 2 hingga 3 jam pada ketika itu. Ketika dicocok kita tu, ada ke tidak kita menyerah kepada Allah dengan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, agar vaksin yang masuk dia memberkati kehidupan hingga kita menjadi sihat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita boleh buat ketika kita divaksin? Kita ambil kamera kita tu, ambil macam ni. Ambil bahu kita. Paling buruk perangai orang perempuan pun masa tu pun dia pun ambil juga bahu dia. Tu betapa manusia meninggalkan kebergantungan dia kepada Allah. Sampai 2 tahun lebih lah. Doa daripada pandemik dah pergi kepada endemik. Habislah. Kita kena belajar hidup bersama dengan COVID. Doa tolak bala, doa tolak penyakit, doa tolak wabak, tak hafal-hafal. 2 tahun PKP. Tu imam ni ulang, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Lepas subuh atau waktu pagi ni baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allah jamin dalam hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpelihara kita dari musibah besar sampai maghrib. Baca pada waktu petang atau maghrib, Allah pelihara kita sampai waktu subuh. Sampai ketua tak apa-hafal. Hanya kita dan Allah sahaja yang mengetahui kedudukan kita dengan ilmu Allah dan pengharapan kita. Yang kita hafal, Tujhe dekha koi jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ तो कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. Sambung. Nampak macam Syahrukh Khan dah. Kan? Betul. Itu dia manusia. Manusia lahir 52 tahun lepas saya. Umur 52 tahun ni. Ayat yang mula-mula diturunkan di Gua Hira 1500 tahun dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 75% daripada orang tua macam kita tak hafal. Dari umur 6 tahun gak hafal-hafal sampai 66 tahun, kalau dibiar 6 jahanam kita. Mana kedudukan kita? 2 tahun PKP, setahun yang pertama Allah beku dan penjarakan kita dalam rumah. Apa yang kita buat? 365 hari masjid surau tak boleh pergi, pasar tak boleh pergi melainkan seorang untuk beli bahan asas saja. Apa lagi? Kerja tak boleh pergi, mana pun tak boleh pergi. Berapa ayat Quran yang kita ngapal dalam tempoh setahun yang Allah bekukan kita dalam rumah? Kan dulu kita bagi alasan, sibuk tak boleh hafal Quran, sibuk tak boleh zikrullah. Berapa banyak ruang dan peluang yang kita ambil. Sebab itu Allah memperingatkan kita, wal asr
innal insana lafi khusr. Kesabaran tak cukup manusia. Manusia mampu untuk mencipta kejayaan, tapi manusia selalu sering gagal dalam mempertahankan kejayaan. Manusia mampu untuk solat tahajud 20 rakaat dalam tempoh mungkin 4-5 tahun sekali, tapi manusia gagal mempertahankan 2 rakaat tahajud sepanjang dalam hidup. Itulah nama manusia yang hanya mencari Allah pada ketika dia rasa dia perlukan Allah. Tapi kalau rasa dia tak perlukan Allah, habis. Dia lalai, dia tinggal, dia abai, sehinggalah datang padanya sakratul maut. Maka marilah sama-sama kita mengambil sempena semangat satu Ramadan ini, supaya dia membuahkan hasil baik kepada kita. Kita doa tadi, ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan keampunan bagi kita. Tuan-tuan tahu dalam hadis Nabi, riwayat Ibn Hibban, ya, riwayat Ibn Hibban, Nabi meletakkan kakinya di tangga mimbar yang pertama, maka Nabi sebut amin, para sahabat dengar amin, amin, amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa yang berlaku tadi ketika Tuan meletakkan kaki menaiki tangga mimbar? Kata Nabi SAW, datang Jibril. Jibril doa kepada Allah, sebab tu aku amin. Apa doa Jibril? Barang siapa yang dibenarkan masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi sehingga tamat Ramadan dia tidak mendapat keampunan daripada Tuhannya yang Maha Pengampun di bulan keampunan, pada khalan nar, dia akan dicampak dalam neraka Jahannam. Fa'ab'ahu Allah, dia dijauhkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masuk tak Ramadan? Masuk, tapi dia mengabaikan. Orang tarawih dia tak peduli, orang puasa dia mentedarah, orang sedekah dia al-bakhilun wal kedukutun, segala macam dia menafikan tawaran dan offer yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Allah cukup takut. Ya. Kemudian yang kedua, naik di tangga mimbar yang pertama, Nabi sebut amin juga. Apa doa Jibril? Jibril doa, ya Allah, ya Tuhanku, andai ada seorang anak yang di sisinya ada 2 ayah dan ibu, atau seorang daripada mereka, tapi anak tersebut tidak mengambil ruang untuk berkhidmat dan menjaga mereka, maka anak itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan daripada nikmat Tuhan. Apa kata Nabi? Amin. Kita bukan tak ada mak bapak, ada. Tapi cari mak bapak 2 kali je, hari raya dengan musim buah. Hari raya sebab memang tak seronok duduk Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur raya dengan Bangladesh. Gitu je lah. Kan, mesti nak balik kampung. Tambah-tambah pula dah buka dah ni endemik. Kemudian musim buah. Musim buah tak pakai kereta, sewa lori balik. Harap-harap boleh balik datang sini meniaga. Itu. Lain lupa Tuhan. Ada tak mak? Ada. Ada tak bapak? Ada. Semalam saya program Tanyalah Ustaz dengan Da'i Aiman. Saya sebut perkara tu. Tuan-tuan, andaian ya. Bila mak bapak ni ada dalam hadis sebut, mereka adalah pintu utama untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita jadi bapak, kita nak anak kita taat, tapi rupanya kita banyak abai mak dengan ayah kita. Mak dengan ayah mati 10 tahun dah. Doa masa kita angkat ni, ya Allah ya Tuhanku, tak doa pun untuk dia. Kita selalu doa. Patut doa Allahumma ghafir lana atau Allahumma ghafirli wali walidayya, kepada kedua orang tuaku. Ni kita doa tak? Ya Allah ya Tuhanku, duitku kurang tambahilah, rumahku kecil besarkanlah, hartaku sikit banyakkanlah, isteriku 1 empatkanlah. Tu minta melampau-lampau, tak padan langsung. Contoh le, ya, contoh. Jadi kita nak sebut itu kelalaian manusia. Jangan sesekali lalai. Bangun untuk keluar daripada kelalaian. Kerana ulama
tasawuf menyebut jenayah yang paling besar dalam kehidupan seseorang manusia yang mencampakkan dirinya dalam neraka dan kerosakan adalah lalai. Lalai. Baca Quran tak reti. Bila kita tanya nun mati, nun mati, nun mati, sesak nafas rasa macam nak mati. Tak reti lah tu. Sampai macam tu. Mengaji tak nak, belajar tak nak. Kita tuan-tuan, kita boleh berubah. Saya boleh pakai jubah. Sebab kita ada reta. Saya boleh pakai serban. Saya boleh simpan janggut. Tapi ilmu dan amal, kita tak boleh nak letak perhiasan dekat dia, melainkan itu usaha kita dan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang mengetahui. Hanya Allah sahaja. Casing kita boleh tutup dengan bunga-bunga yang cantik-cantik. Tapi dalaman hanya Allah yang tahu dan kita juga yang tahu. Maka dikatakan kepada kita, pertama kena sabar. Sabar dalam cari redha Tuhan. Jangan sesekali beramal kerana makhluk, kerana ini semua sia-sia. Di akhirat ada golongan yang dipanggil sebagai al-masakin atau al-muflis. Mereka ini di dunia tak beramal ke? Beramal banyak. Siangnya puasa, malamnya tahajud dan sebagainya penuh. Tapi rupa-rupanya niat amalnya sekadar mencari redha daripada manusia, bukan redha Allah. Dan seterusnya dia salat. Alhamdulillah kita salat. Bagi kita lelaki juga perempuan, bulan ni tolong jaga salat berjamaah. Kalau tak sempat datang ke surau, salat berjamaah dalam rumah. Walaupun ada kadang-kadang kita dengar ada ustaz-ustaz kata solat jemaah di rumah tak dapat 27 kali ganda. Mana hukum awak ambil? Kadang-kadang ustaz-ustaz pun emosi. Sangat emosi. Dia selalu menyalahkan. Oh tak boleh, oh tak boleh. Cuba baca hadis. Hadis kata solat berjamaah lebih baik daripada solat sendirian 25 hingga 27 kali ganda. Dalam semua hadis tu tak menyebut pun fil masajid. Yang kita pandai-pandai kata tak dapat 27. Kenapa? Nabi kadang-kadang solat di padang, di bawah pokok. Dapat tak 27? Dapat. Tak sempat ke masjid? Kita solat di dapat. Jemaah dapat. Solat di rumah dapat. Cuma yang tak dapatnya adalah perjalanan menuju ke rumah Allah. Balik dari rumah Allah, keampunan, tingkatan keimanan, ya, dibentang sayap oleh para malaikat. Yang tu tak dapat, tapi pahala 27 dapat. Kita tak boleh jawab menggunakan emosi, tapi jawab berdasarkan fakta ilmiah. Maka solat berjamaah, alhamdulillah pagi ni kita nak mula macam mana dalam bab solat, tuan-tuan. Jaga sangat-sangat. Perempuan saya tak berapa tekan sangat sebab demo banyak kerja. Sekarang balik sekarang duduk macam tu pun fikir nak berbuka apa hari ni. Baru sahur je udah fikir nak berbuka apa. Yelah, kita memang perangai gitu. Tengok sahur pun cukup. Sahur kita terkejut udah macam kenduri arwah sahur. Kalau sahur macam kenduri arwah, kau tunggu berbuka kan macam kenduri kahwin. Ya Allah, ni makan ke mentera darah? Tu kadang-kadang. Maka orang perempuan dia pening, dia fikir bukan fikir ni je, nak raya tu. Rumah dia nak cat warna apa, sofa apa lebih kurang. 2 tahun tak boleh beraya. Tahun ni baru nak buat. Jadi dia fikir, kita orang lelaki macam mana nak buat? Bangun, cari ruang untuk solat tahajud bersama keluarga 2 rakaat. Yang buat banyak-banyak. Ustaz, 2 je. Dan lebih baik daripada awak langsung tak buat. Cukup lah 2. Kenapa? Malam tadi dah buat 8. Sini buat berapa? 8. 8 tambah 3 kan? Sama. Saya pun sama. Kan dia tambah-tambah waktu endemik macam ni kan. So, semalam dah buat 8 tambah 3, 11. Banyak tu. Sebab sebelum ni langsung tak buat. Banyak tu. Jadi bangun pagi ni, buat 2 rakaat tahajud aja. Simple-simple.
Baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tapi tertiblah perlahan-perlahan. Ajak isteri jadi makmum, ajak anak-anak jadi makmum. Alhamdulillah. Cukup. Lepas tu sahur lah. Sahur tak apalah, kita nak makan apa pun tak ada masalah. Itu sunnah. Dan apabila azan saja, jangan sesekali mengabaikan solat sunat subuh. Kebodohan yang paling melampau dan besar apabila manusia menafikan 2 rakaat ini. Nabi offer pada kita raka'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa sombong benar? Gaji kita mungkin 5-6 ribu sebulan, tapi Allah nak bagi di permulaan hidup dunia dan seisinya. Sombong betul manusia. Sombong dalam keadaan dia dicipta daripada air mani aja, tu pun bongkak dengan Tuhan. Air mani bukan datang dari langit, bukan datang dari bawah bumi, datang daripada tempat pembuangan najis saja. Tu pun manusia sombong dengan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan cipta kita daripada Mas 916, rasanya pekat jalan tak pakai baju, tunjuk Mas merata-rata. Kesombongan manusia sangat dahsyat. Jaga 2 rakaat tahajud tadi, 2 rakaat solat sunat subuh. Solat subuh berjamaah, yang mampu mai masjid. Bagi lelaki, berlumba ke masjid, duduk saf pertama. Sebab tak ada nama kat depan ni. Waktu subuh tak ada nama. Kalau ada nama pun angkat letak luar. Mana boleh dalam solat ada VVIP? Kecuali petugas saja. Kerana ada berapa color coklat? Ada 3 kan? 1, 2, 3. Yang ni petugas. Yang lain siapa pun, siapa datang awal, dia berhak duduk saf depan. Haram dipinggirkan dia ke belakang. Imam Nawawi kata, kalau AJK nak berdosa, kau buatlah. Itu. Jadi kaedah dalam agama sangat mudah. Mai duduk saf hadapan. Solat subuh berjamaah. Apa dapat? Man shalla subhi fi jamaah fa ka'annama qama laili kulli. Orang yang solat subuh berjamaah, baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Malam tadi tidur, lena penat, setahun tak pernah solat tarawih. Tiba-tiba tarawih, imam pula hantam pai 1 juzuk, bergegar kepala lutut makmum. Yang imam pun kadang lupa diri. Saya Alhamdulillah yang jadi imam semalam tu bekas anak murid saya. Jadi dia baca ayat Quran yang pendek-pendek je, 3 ayat, 4 ayat, 3 ayat, 4 ayat aja. Tapi tertib. Dia tak jadi macam Charlie Chaplin, Allah nak laju, dah tertib, pelan-pelan aja. Kadang nak pesan juga dengan Tok Imam. Tok Imam kena faham, sebab jemaah yang paling ramai waktu datang Ramadan tu setahun dah tak datang surau. Ya, setahun dah tak datang surau. Janganlah bagi krem kepada lutut dia. Sabarlah wahai imam. Jangan syok sendiri pula Tok Imam tu. Nabi kata, pandang belakangmu wahai imam, tengok jemaah kamu dulu. Tengok Allah, bakar-bakar jenazah belaka. Geng kencing manis, geng darah tinggi, geng gaut. Nabi sebut dalam hadis, bukan Ustaz Amran saja sebut. Nabi kata, di belakang kamu wahai imam ada as-saghir, budak kecil. Budak kecil mana boleh solat lama? Allahu Akbar. Garu. Sembang kawan dia, tadi kau main bola ke tidak? Itu budak, dia tak boleh lama-lama. Yang kedua, al-kabir, orang yang dah tua pun tak boleh lama. Tambah-tambah kalau pasang aircon sejuk tu, kejap nak terkencing. Dan memang tak larat. Yang ketiga, ad-da'if, orang yang lemah. Siapa lemah? Kita lah. Bazar Ramadan 20 lorong, jalan tak ada masalah. Balik-balik Allah. Terus menguat. Ad-da'if pun. Yang keempat, al-maridun, orang sakit pun tak boleh solat lama. Dan yang kelima, al-hajatun, orang yang berhajat. Lepas solat tu dia nak ambil mak dia ke, lepas solat nak ambil anak dia asrama ke. Wahai imam, ringkaskan dan mudahkan bacaanmu. Tu pesan Nabi. Apabila kamu solat sendirian, maka bacalah panjang mana yang kamu suka. Tu diulang tiap-tiap tahun. Imam masa solat sendiri, Allahu Akbar. Itu
Diri lah tu. Tapi kalau bunyi Allah, itu jadi imam lah tu. Takbir apa sampai 20 harakat? Kau ingat takbir raya ke? Imam Nawawi kata dalam mazhab Imam Syafi'i takbir 2 harakat. Allahu Akbar. Pelajar tahfiz selalu buat salah. Sebab mereka banyak menghafal Quran tapi tak belajar ilmu fiqh. Ini kesilapan guru tahfiz. Anak murid dia Allah. Kita kat belakang bila lah tu imam ni turun. Tak kena pun, tak kena. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Itu solat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi imam lah tu. Inna a'tainakal kausar. Itu tu imam tu solat seorang. Yasin. Itu jadi imam. Kat belakang kata habis dah kita malam ni. Allah. Agama inna dina yusrun. Agama Islam tu mudah tapi kita buat bagi jadi susah. Kita buat bagi jadi susah. Maka kita kena betulkan kita punya salat dengan cara yang betul. Dan dalam ayat ni kata menafkahkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nafkah yang pertama apa? Suami cari nafkah untuk diri dia. Makan dia, pakai dia dan sebagainya. Suami cari nafkah kedua. Bukan mak bapak ya. Jangan salah faham. Saya pernah buat program Tanyalah Ustaz. Ya, melihat kepada hukum. Suami ni ketua keluarga cari harta. Siapa dulu dia kena bagi? Diri dia. Diri dia tu. Mentang-mentang dia tu apa? Sayang ke bini. Dia tu baju tak boleh beli. Kerja TNB. Baju TNB je pakai sepanjang masa. Itu mengarut. Beli untuk hak kita ada. Next yang kedua isteri kita. Bukan mak bapak kita. Tu kena faham ahli keluarga. Kemudian anak kita yang perlukan penjagaan. Baby. Perlu makan, minum, rawatan dan sebagainya. Kemudian baru pergi nombor 3, 4 baru mak dan ayah kita. Sebab mak dan ayah kita ada ramai anak. Bukan kita seorang. Tapi isteri kita ada seorang je lakinya. Kalau laki perangai tak senonoh, maka terjunamlah bini kita tu. Maka tu kita faham. Jadi menafkahkan harta, semua dapat kebaikan. Jangan risau Ustaz. Gaji kerja dapat 6,000. Dapat 6,000, accountant kata okey gaji dah masuk. Gaji dah masuk, masuk saja gaji, balik-balik rumah baki 1,000. 5,000 potong kereta, potong rumah, auto debit potong baki 1,000. Terus saya tak tahu nak buat macam mana. Memang itu kerja kita. Kita cari dan kita guna. Kalau cari simpan, mana datang pahalanya? Setiap penggunaan kita, kita dapat bini pula kuat menterdarah. Food Panda, Grab Food, Food Panda, Grab Food. Beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenah. Tak berhenti-berhenti. Iya sungguh. Maka tak apa lah. Kalau simpan buat apa? Sebab tu saya kata bahawa orang yang paling baik, paling cerdik lah. Maksudnya tak bodoh dalam harta ni. Bila dia dapat saja harta, dia guna harta itu untuk kebaikan. Kerana dia yakin ketika dia menggunakan itu, harta itu Allah simpan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pahala. Orang yang paling bodoh lagi bangang serta bengong adalah orang yang dapat harta, nyimpan, kira berapa jumlahnya, mati padan muka. Istilah dia mudah. Harta tak boleh bawa ketika mati. Tapi harta kena ngantor waktu hidup. Datang surau, bawa duit, masuk dalam tabung surau. Itu kirim ke tu? Kirim ke dalam syurga Allah Ta'ala sebagai bukti. Tengok ada ibu tunggal, ibu yang kena tinggal, ibu yang hampir meninggal. Tolong je lah bagi bantuan.
Tengok kawan-kawan kita yang hilang punca perdebatan akibat pandemik COVID-19. Bantu mereka. Semua. Bagi mak bapak, semuanya adalah harta untuk akhirat. Dunia bukan tempat kita simpan. Kita dah baca dalam kalimah Facebook. Facebook ni kata-kata dia cantik. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat kita meninggal. Sedang akhirat itu tempat kita kekal. So buat apa? Cari di dunia, hantar akhirat, kerana di sana kita kekal. Jangan kaya di sini, mati tapi miskin di sana. Itu kerugian besar. Macam mana nak kaya? Ramadan Al-Mubarak, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok di sini Allah bagi rezeki nafkah. Dan katakanlah tuan-tuan, nafkah tu dah habis dah. Tak boleh dah. Dah banyak sangat dah tu. Selesai. Tapi banyak lebihan lagi. Cari Ustaz Amran. Promo. Ustaz Amran ada tahfiz. Kami tuan-tuan perempuan sedang menghimpunkan untuk mencukupkan kos pembelian van. Van harga 136,000. Baki kutipan yang diperlukan cuma tinggal 17,600 sayang. 17,600 lagi. 17,600 bukan 136,000 dah. Tinggal 17,000 je daripada wajah-wajah orang beriman pagi ni. Saya rasa selesai 17,000 tu pagi ni. InsyaAllah kan. Moga-moga simpan harta nak buat apa? Malah wakaf itu jadi wakaf kekal. Boleh niat untuk diri kita, boleh niat untuk arwah dan sebagainya. Nafkah. Jangan simpan. Orang yang simpan harta adalah orang yang menempa kerugian di negeri akhirat. Okey? Baik. Seterusnya, mereka buat sama aja terang-terang atau sembunyi-sembunyi sedekah. Ya, sedekah. Dan juga paling bagus pada dia, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka itu menolak kejahatan dengan kebaikan. Kau buatlah apa dengan dia, senyum. Kau mengata dia, dia senyum. Esok kau lenguh mulut, diam dia tu. Kalau tak lenguh mulut, stroke, tak boleh cakap langsung, padan muka. Udah, tak payah gaduh-gaduh. Jangan lawan orang jahat, kita jahat. Samalah kita dengan dia. Tak ada beza. Dalam surah Fussilat, Allah peringatkan kita, hadapilah keburukan itu dengan kebaikan, kejahatan itu dengan kebaikan. Dah, tenang je, damai je. InsyaAllah buat kebaikan. Beralah bukan bererti kita kalah. Rupanya kita menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Dan Allah jamin kita, ulaika lahum uqbadar, di penghujung kita itu tempat yang baik. Itu baru masuk pada ayat 23. Tempat yang baik tu mana? Jannatu adni yadkhulunaha. Yakni orang yang tadi tu akan masuk tempat yang baik, yakni masuk ke dalam syurga Aden. Mereka itu masuk bersama apa? Wa man salaha, orang-orang yang beramal ini, min abaihim, mak ngayah dia. Di dunia ni kita ada mak ngayah, dekat akhirat Allah nak himpunkan kita. Wa azwajihim, pasangan hidup kita akan masuk dalam syurga bersama dengan kita. Wa zurriyatihim, zuriat keturunan anak cucu kita semuanya. Dan kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, maka malaikat ni dia akan mai ziarah kita. Segala macam syurga ni disebut 8 pintu. Pintu ni dia masuk, salamun alaikum, mengucap salam kepada kita, salamun alaikum. Malaikat datang ziarah, tanya apa perlu, apa keperluan dia nak bagi. Dan indahnya yang saya nak kata kasih sayang Allah dengan tajuk kita itu adalah dengan sedikit kebaikan. Kebaikan pertama, dia sabar. Kebaikan kedua, dia berusaha untuk cari redha Allah. Kebaikan ketiga, dia salat. Kebaikan keempat, dia menafkahkan hartanya mengikut kadar yang dia mampu. Kebaikan keempat, dia ini menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia tak pernah lawan dengan kejahatan. Dan seterusnya dijamin bagi tempat yang baik. Mana tempat dia? Syurga Aden. Syurga Aden. Awak duduk saja ke? Dah masuk bersama dengan mak ayah kita. Hari ini kita tengok bila buka je 1 April, ratusan ribu daripada Singapura merentasi Tambak Johor
2 tahun tak boleh balik. Rindu dengan mak ayah ni, Allahu Akbar. Memang kita pun rindu time kita perlu je. Rasa tak perlu buat tak peduli je. Telefon pun tak nak dengan mak ayah. Telefon kawan ni bersembang sampai setengah jam. Naik bengkak telinga. Mak dengan ayah tak ada. Hantar duit tu WhatsApp je. WhatsApp prap hantar duit dah masuk. Kau ingat besar sangat dengan duit kau tu? Kita lah, kita. Ingat besar sangat. Telefon lah paling tidak. Mak sihat, ayah sihat. Cukup ke? Ayah mak bukan pernah minta duit kita. Sebab dia jaga kita ramai dulu pun pakai duit dia lah. Pencen sikit tu je. Hidup besar je. Mak bapak, saya ada tok perempuan lah kalau di Kedah. Tok, nama dia Leha binti Ahmad. Tak reti tulisan Rumi. Hanya baca tulisan Jawi saja. Dan ketika saya belajar, ambil dulu kita kelas periksa penilaian darjah 5. Dapat 5A. Nak masuk asrama duit tak ada. Tok yang tak pernah sekolah ni, dia tahu arah mana nak cucu dia harus tuju. Korban. Jual kambing, korban. Simpanan yang RM1-2 dekat pejabat pos tu, korban. Nah, keluar 300-400. Anak cucu boleh masuk asrama. Kita yang masuk universiti ni, anak cucu tak kenal agama, tak kenal Tuhan, tak kenal Rasul, tak kenal Al-Quran. Sibuk ngantar untuk kelas tu. Isteri saya tu, dia mengajar Al-Quran. 70 orang lebih. Mak bapak selalu tanya, Ustaz, ni Ustazah, yuran RM20 je sebulan. Satu malam RM1, lebih kurang itu. Tak sampai pun satu malam 7 kupang lah, 6 kupang itu. Tu pun kalau dia tak datang 4-5 hari, dia tanya, ni nak kena bayar penuh ke? Rasa nak luku kepala mak bapak lah. Kita bukan ngarap duit je tu, tapi nak bagi rasa tanggungjawab. Kalau kita bagi percuma pun tak ada masalah pun. Sebab ustazah, ustaz yang bela dia. Tak payah gaji pun. Ustaz dah bagi gaji banyak dah dengan dia. Tapi kita nak bagi tahu mak bapak supaya rasa tanggungjawab. Kita pergi hantar anak tuition, satu apa kita panggil? Satu mata pelajaran. Bayar sebulan sampai ratus-ratus kadang-kadang. Tapi ngaji Quran satu malam 70 sen, dia minta lagi. Ini bulan Ramadan ni cuti macam mana? Yuran kena bayar ke tidak? Saya pesan dengan isteri saya, bagi tahu percuma. Tak payah bayar. Tapi tuan-tuan, bila kita menghadap mereka dengan kebaikan, kita tak jadi macam mereka, maka Allah hantar lagi mak bapak lain yang bukan bayar untuk anak dia je, double, triple dia bagi. Saya tak pernah risau pelajar sekolah tahfiz saya, putera dan puteri tak bayar yuran. Kerana mak bapak Allah Ta'ala hantar mak bapak orang lain yang uruskan. Mak bapak dia perlu bayar 300 sebulan. Walaupun kami jaga dia makan RM510 untuk dia satu hari. Yuran kita letak 300 je, tapi makan RM510. Tak termasuk asrama, biletrik, belajar dan sebagainya, tak ambil pun. Mak bapak tak bayar, tak apa. Dan yang best ni tak bayar sampai anak berhenti. Alhamdulillah. Lepas tu minta sijil pula tu. Kita pun tulis je sijil. Alhamdulillah, pergilah. Kenapa? Sebab rezeki tu mungkin tak datang daripada mak bapak dia. Rezeki dia belajar datang daripada mak bapak orang lain. Allah bagi sana, Allah bagi sini. Anak-anak tahfiz kami tak pernah kurus kering, melainkan tambah berat badan. Bila tambah berat badan, ngapal kurang lah pula. Itu dia. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Don't worry. Inilah nilai yang agama bagi kepada kita sebab kebaikan. Baik. Apa yang kita nak ambil bulan Ramadan ini untuk sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan siapa? Dengan mak dan ayah kita, dengan pasangan hidup kita, dengan zuriat keturunan kita. Macam mana kita nak buat? Ambil Ramadan. Ambil Ramadan. Dalam Al-Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rupanya Allah bagi puasa nak angkat kita darjat menjadi orang yang bertakwa. Dengan alasan takwa itulah Allah masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga Ramadan dengan baik. Apa yang kedua? Yang kedua, Allah bagi kepada kita keampunan.
Man shama ramadana, man qama ramadana, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya, siapa yang hidupkan malam Al-Qadrnya kerana iman pada Allah, harap ganjaran daripada Allah, diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Keampunan daripada Allah. Ada lagi kasih sayang Allah? Ada. Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, Al-Quran jadi syafaat pada kita. Sepatutnya kita berusaha tinggalkan benda ni sekejap. Tinggalkan sekejap handphone sebab kita dah buang banyak umur kita dengan telefon. Akhirnya kita kehilangan waktu yang kita tak perasan. Oi, hujung tahun dah. Kerja kita gini je. Siung. Siung. Grup WhatsApp tu pukul 4 pagi pun berbunyi. Kau tak tidur ke? Pukul 4 pagi WhatsApp siapa nak tengok? Grup WhatsApp sampai 3-40 grup. Tak sempat nak bernapas kita. Kejap tin gitu. Dan kita pula tu rasa macam kalau tak tengok rasa tak puas hati. Tu bahaya. Rupa-rupanya telefon ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar daripada awal dulu kalau kaji. Masa kita tak ada telefon, Allah hubungan silaturahim kita macam ni. Masa kita ada telefon, jarang. Telefon menghubungkan kita dengan orang jauh dan menjauhkan kita dengan orang dekat. Anak berat, mak duduk rumah teres 2 tingkat. Mak masak kat dapur. Masak dah siap masak. Ambil gambar apa yang dia masak tu. Masuk dalam grup family. Sila turun. Makan tengah hari. Pakai WhatsApp aja duduk serumah. Telefon masa tak ada dulu. Masa tak ada telefon. Kita ni, adik-beradik kita nun kat sungai besar Sabak berenam tu. Naik bas loceng ting komunis tahan pula tu. Pergi ke tidak? Pergi. Cantuman. Tanpa telefon, perhubungan cukup istimewa. Tak apalah kata nak buat kenduri, kita pun pergi cari dia di rumah dan kita bertemu dua mata. Apa jadi? Tak lama lepas tu Graham Bell cipta telefon. Telefon yang satu letak sini, satu putar macam ni. Kan? Dapat telefon, kenduri yang second round banyak, dah tak pergi ya. Halo, adik, datang kenduri. Tu anak buang kau nak menikah. Gitu kan. Asal tak datang rumah, sekarang sibuk, alasan. Telefon membunuh sebuah pertemuan. Handphone sekarang nak kahwin, tak payah tempah kad, tempah design je masuk kat dalam tu. Satu je cukup. Tempah design, blast je brrrr, pergi macam tu. Suara tak ada, apa pun tak ada, bagi salam pun tidak. Tulis pun bunyi akum je. Akum dengan semekum. Itu je yang ada pun. Maka sampai daripada kita, saya pun tengok pula jadual, tanya pula ustazah, oh jadual kosong. Boleh pergi. Kita pula boleh pergi pun kita tak call dia. Kita kata apa kat dia, kita jawab dia gini. Senyum tanda boleh pergi. Tapi kalau tiba-tiba kita pun air mata menangis, itu tak boleh pergi lah tu. Telefon membunuh sebuah pertemuan. Handphone membunuh sebuah perbualan. Akhirnya orang dekat semakin jauh. Orang jauh kita dapat berhubung, tapi tak dapat bertemu dengan empat mata. Kalau kita jaga balik, Allahu Akbar. Jaga. Al-Quranul Karim harus. Kita yang lelaki dalam rumah, kejap balik sekarang, nak tidurlah. Rehat sekejap. Bangun dalam pukul 11 ke macam tu, ajak anak-anak dengan isteri, mai sekejap, kita baca Quran sikit-sikit je. Kan, tak perlu ustaz, saya ustaz, bab nun mati ni ustaz, rasa macam nak mati. Ia memang kita tunggu masa je nak mati. Bukan rasa, memang betul. Baca je lah apa yang patut dan betulkan nanti. Betul pelan-pelan. Ya, insya-Allah jangan abaikan Al-Quranul Karim biar dia lekat dalam tubuh badan kita. Habis, tak selesai itu kasih sayang Allah. Allah bagi idza jaa ramadhanu
Futihat abwabus sama wa futihat abwabur rahmah wa futihat abwabul jannah. Rupa-rupanya bulan Ramadan Allah buka pintu langit nak angkat semua amal kita. Allah buka pintu rahmat nak bagi semua kasih sayang dia. Allah buka pintu syurga, jom pakat-pakat masuk syurga. Kalau tak rasa juga nikmat, cukup-cukup bahaya. Dan Allah tak simpan kat situ aja. Siapa yang bersedekah bulan ni, sedekah kurma, tapi bagi yang elok-elok sikitlah kurma. Jangan kurma beli dekat pasar malam yang direndam di air gula tu. 3 biji makan, kencing manis 28. Bagi yang elok-elok sikit. Kurma yang paling tidak dekat Malaysia ni, kurma yang makan sembunyi-sembunyi tu, Yusuf Tayo. Itu sembunyi-sembunyi je makan, jangan sibuk-sibuk. Beli yang kualiti sikit, sedekah. Dan kita ni bagi kurma sikit, kita makan satu, orang lain orang ni makan, pahala kita semua dapat semua pahala kita. Pahala yang dia tu kita dapat tanpa mengurangi pahala dia. Itu nikmat sedekah. Dan malah dalam hadis menyebut, dalam Quran menyebut lebih 700 kali ganda pahala, gandaan pahala pada bulan ni, bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau rasa tak ada tempat, call Ustaz Amran. Promosi. Iya sungguh. Ada berkata, cuma kita je al-bakhilun wal kedukutun. Kita duk rasa macam kita boleh simpan harta, besok mati boleh bawa ke sana kemari. Yang lebih buruk, mak bapak kedekut dengan anak-anak, lebih teruk. Anak ni nak menikah, baru kerja 3 bulan, baru lepas belajar, PTPN pun tak sempat bayar lagi PTPTN tu kan. Nak menikah. Pada nak menikah, mak bapak, awak duit KWSP banyak-banyak simpan, nak buat apa? Ni yang baru keluar 10,000 ni, bukanlah awak boleh menikah lagi, dah tua. Tu kan. Iya sungguh. Bila anak nak menikah, jangan sombong. Ada mak bapak sombong. Kau nak menikah, cari duit sendiri. Aku nak menikah dulu, aku cari sendiri. Itu kesombongan dan kebongkakan. Allah bagi kepada kita harta. Untuk siapa? Ahli keluarga kita. Kerana itulah sunnah Nabi besar. Apabila kita keluar harta kita, adik ni nak menikah, ada modal, jom kita menikah. Bukan jom kita dengan ayah-ayah sekali menikah. Bukan, jom buat menikah. Ayah sponsor kenduri, mak sponsor bunga telur, begitu begini. Alhamdulillah. Sebab hari ni pernikahan menjadi sukar, tapi zina menjadi mudah. Menikah ni masuk meminang ya, letak sampai 10, 20, 30 ribu serba satu. Kawan tu baru lepas diploma je, merangkak gaji 1,200, tolak potong 3,950. Motor pun EX5 pinjam mak bapak dia. Pagi makan roti canai, malam makan mi Maggi, cengkung pula tu. Mak bapak tiba-tiba duit berlambak-lambak dalam bank, tapi kedekut. Itulah kebodohan yang sangat melampau. Allah bagi pada kita harta kerana untuk disalurkan kepada anak-anak kita, supaya mereka dapat melakukan ibadah dengan harta yang kita punya, maka pahala kita besar. Anak menikah dengan duit kita, besar pahala. Sebab tu saya pesan pada kita yang ada anak perempuan, jangan buat kenduri minta duit daripada orang lelaki. Orang perempuan kan macam tu, hantar deposit dulu. Kau ingat apa, beli senghap ke, beli elektrik, bayar dia deposit dulu. Ni kami nak buat kenduri ni, buat kenduri pakai duit bagi pihak lelaki. Pihak lelaki lah dapat pahala. Buat kenduri, pakailah duit awak. Ustaz, duit saya tak ada. Kata Nabi, seekor kambing pun jadilah. Kalau tak boleh, buat doa selamat macam biasa, panggil JK surau, sudah. Selesai perkaranya. Bukannya susah, kan? Maka sebab tu kita perlu faham, ya. Dan di hujungnya Allah offer kita apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ni lagi satu kerugian yang sangat besar. Allah nak bagi satu malam, pahalanya 84 tahun. Bayangkan kalau kita dapat bertemu 10 kali, mencari 10 kali, maka kita mati esok dalam keadaan membawa pahala 840 tahun. Kalau tak nak juga, sombonglah kita dengan Tuhan. Dan kesombongan mencampakkan kita dalam an-naru jahannam.
Ustaz, macam mana nak cari Lailatul Qadar? Kau buat je sepanjang Ramadan. Oh, tak mampu Ustaz, tak payah. 15 hari ke atas pun tak larat Ustaz. Buat 10 akhir Ramadan pun tak mampu. Sehingga Nabi kata dalam hadis sahih, jika kamu rasa beban dan bersusah payah, maka jangan kamu tinggalkan 21, 23, 25, 27 dan 29. Cukup. Ustaz, apa tanda saya dapat malam Al-Qadr? Tak payah cek tanda dia. Persoalan dia awak buat tak pada malam tersebut. Simple, dapat lah tu. Kalau awak tak buat, tu tanda dia, tak dapat. Itu je. Ustaz, saya tengok pokok belum sujud. Kalau sujud tu pokok tumbang namanya. Aduh, merapunya manusia. Allah offer, Nabi offer malam 21, 23, 25, 27, 29. Beramallah sebaik mungkin. Sedekahlah lebih sikit. Panggil anak beranak, ni abah ada duit hari tu, duit pencen, duit gratuiti gini-gini Korang nak sambut raya, sambut Ramadan, nah, seorang 2-3 ribu bagi. Sebab kita orang tua ni, saya tak tahu ayah lain lah, tapi saya lah, kita yang belajar agama ni, kita rasa enjoy dan begitu seronok bila kita dapat salurkan bantuan pada anak-anak kita. Bila kita boleh bagi sehingga anak-anak kita rasa lapang dalam menguruskan rumah tangga mereka, kita rasa ya Allah seronoknya. Sebab yang bahagia tu anak aku. Kalau dengan anak pun al-bakhilun wal kedukutun, dengan orang lain lagi teruk. Tapi lain pula dengan orang lain kita baik. Sedekah sampai ke Yaman sedekah sampai Yaman, Taman Jasa Utama tak sedekah-sedekah. Contoh. Kan? Baik, moga-moga Allah kurniakan keampunan bagi kita, insya-Allah. Baik, sebagai penutup, kalau ada soalan, silakan. 1-2 soalan kalau ada. Kita buat program Tanyalah Ustaz TV10. Sebab TV10 belum ada lagi. Tak ada. Okey, kalau tak ada saya repeat sekali lagi. Ada, sila. Dia simple. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan wa'adallah, Allah menjanjikan la'allakum tattaqun kerana puasa, kutiba alaikumus shiyam. Janji Allah, kalau kita tak percaya, something wrong dengan kita. Itu je. Kalau kita nak tengok bandingan janji manusia, kalau manusia janji kita tuntut. Tapi janji Allah ni offer lama dah dengan kita. Tapi kalau kita tak rasa juga, kat mana ada masalah dia? Ni yang kita selalu sebut, dil to pagal hai, dil divana hai. Hati dia jadi gila. Hati boleh jadi rosak dan binasa. Kalau siapa baca Quran dan dia nak ambil pandangan dalam tu, maka tak ada siapa pun boleh menghalang dia. Tapi kalau dia memang tak nak ambil, tak ada siapa pun boleh tolong dia. Semua orang boleh baca Quran, semua orang boleh tengok terjemahan Al-Quran, semua orang boleh baca tafsir Al-Quran, semua orang faham. Macam terpulang pada diri dia sendiri, dia nak ambil ataupun dia tak nak ambil. Wallahu a'lam. InsyaAllah, sekali lagi, kalau siapa-siapa berminat nak bagi wakaf kepada saya alu-alukan, saya akan share poster tu dengan pengurusi. Siapa yang WhatsApp saya tu pengurusi? Tak ingat. Pengurusi saya. Ya, pengurusi lah yang WhatsApp saya tu. Nanti saya sharekan poster, nombor akaun ada kat
situ, 2 nombor akaun kat situ, dan ada gambar bank, ada jumlah baki dia dekat situ semua. Moga-mogalah Allah bagi keberkatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan kami di saat ini dalam taman syurga-Mu ini ya Allah, kami mohon himpunkan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang berwakaf ya Allah, jadikan wakaf mereka penghubung jalan syurga-Mu ya Allah, jadikan wakaf mereka benteng dari bakaran api neraka-Mu ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum